Jangan lupa like and subscribe. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So, korang apa khabar hari ni? Are you okay? Lebih dahulu aku nak cakap terima kasih banyak. Terima kasih di atas sokongan dan juga kesudian korang untuk menonton video-video aku. Sampai aku ada sekarang ni dah hampir 2.4 subscriber. Terima kasih sangat-sangat korang. Kepada yang belum subscribe channel aku, diharapkan korang bolehlah subscribe. Kalau korang berminat lah, kalau korang rasa channel aku menarik, korang boleh subscribe. Dan kepada yang dah subscribe, thank you very much. Aku sangat-sangat menghargainya. So kan, kali ni dia agak berbeza sikit. Kenapa aku cakap berbeza? Sebab korang nampak tak bantal aku ni? Bantal tidur. Maksud kata aku nak borak-borak santai lah dengan korang. Okay, pada malam ini, aku nak kongsikan dengan korang pengalaman misteri yang pernah terjadi pada diri aku sewaktu aku berada di sekolah menengah kebangsaan SMTLD, Sekolah Menengah Teknik Lahad Datu. Penuh dengan misteri yang aku tak dapat lupakan sampai ke hari ni. Ada 3 story yang aku nak share dengan korang. So korang jangan ke mana-mana, duduk je dekat situ tengok video aku. Okay, cerita pertama yang aku nak kongsi dengan korang tentang salah seorang kawan baik aku yang namanya Azian. Jadi dia ni ada satu perangai tau. Dia ada perangai yang akan keluar, dia nak pergi basuh baju ke, dia nak pergi jemur kain ke, dia akan tunggu pukul 12, pukul 1 baru dia nak pergi. Pada satu malam nak terjadi pada diri dia. Dia keluar pada malam tu lah, seperti biasalah dengan rambut dia yang menggebang tu. Dia nak pergi jemur pakaian dia. Masa tu tak silap aku dalam pukul 1 pukul 12 macam tu lah. Dan masing-masing dekat bilik dalam keadaan yang nak bersedia, nak ready untuk tidur lah. Dia turun, jalan macam biasa. Jalan, jalan. So sampai dekat ampaian kita orang. Kira ampaian tu macam agak luas jugalah. Tiba-tiba daripada kejauhan dia nampak ada 2 benda yang berlari-lari. Terkejar sana, terkejar sana. Laju sangat. Dia punya pergerakan tu tersangat-sangat laju, kata kawan aku ni. Kebetulan pula masa tu kawan aku ni rabun, so dia tak pakai spek. Jadi bila tak pakai spek, dia tak nampak jelas lah. Dia berjalan lah apa benda tu tengok. Tapi dalam fikiran dia, dia rasa macam mungkin anak warden tu lah. Pergi dekat lagi. Bila dia dengan benda yang berlari-lari tu dah dekat, korang nak tahu tak apa benda tu? Toyol, korang tahu tak? Kecil je. Macam budak-budak tu. 2 ekor tak silap aku dia cakap. Dia ni apa lagi kan? Dia cakap masa tu lah baru dia rasa macam mana perasaan orang yang ketal lutut. Berlarilah dia ke bilik. Nampak dia masuk dalam keadaan yang memang ketakutan lah. Dia duduk je dekat tepi katil tu. Kita tanyalah kenapa, apa hal, apa semua kan. Dia pun explain lah, cakap macam ni. Pada tu dia memang dah tak pergi dah jemur pakaian ke, basuh baju ke pada waktu macam tu. Okey, cerita yang kedua pula mengenai kawan aku juga. Kawan aku ni, kebetulan pada masa tu tak ada bilik kosong sebab aku lambat sikit masuk asrama. Aku terpaksalah share bilik dengan dia. Pada masa tu, aku tidur dengan dia dalam lebih kurang seminggu macam tu. Lepas tu cikgu aku pun bagi tahu, okey, awak dah boleh pindah bilik lah sebab ada bilik kosong dekat blok lain. Dia pun ceritalah kat aku dah, pada satu malam dia tengah tertidur. Dia pandanglah dekat sebelah kanan dia kan. Tapi walaupun dia tengah tidur masa tu, dia tak adalah sampai memang betul-betul tak sedar. Dia sedar dalam keadaan yang separuh sedar. Dia dapat rasa tahu macam pergerakan tubuh orang. Bila kau duduk kat atas katil, orang naik katil, kau rasa tak? Dan dekat sipi telinga dia ni, dia cakap dia dapat rasa sangat-sangat ada macam aura seseorang. Rasa macam panas sangat dekat cuping telinga ni. Dekat sangat orang tu. Nak kata orang memang taklah sebab tak pernah pun ada orang yang share katil macam tu. Memang tak pernah ada orang yang duduk kat katil dia kecuali aku. Last ustazah ataupun warden pun memang ada bagi tahulah bilik yang dia duduk tu agak sedikit keras. Dan korang nak tahu tak kenapa bilik tu keras? Sebab masa aku duduk kat bilik tu pun aku tengok macam mana diorang jaga kebersihan dekat bilik tu. Memang budak-budak asrama ni kadang-kadang kalau tak tegur, macam jadi, betul tak?
Okey, so cerita yang ketiga pula ni. Jeng jeng jeng. Pengalaman ni berlaku pada diri aku sendiri. Personally pada diri aku sendiri, guys. Pada satu malam, kira macam hari tu kita orang punya last day. Kita orang berseronok-seronok lah kat dalam bilik sebab esok nak cuti. Borak sana, borak sini, tak ingat dunia. Ha 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 ha. Sampaikan warden pun kena masuk kat asrama, sampai kena tegur kenapa bising sangat. Lepas tu ada seorang kawan aku ni, nama dia Linda. Dia mengajak aku pada malam tu, Farah, jom lah kau tidur dengan aku lah. Takutlah nak tidur seorang-seorang kan. Aku pun okey lah sebab esok dah nak cuti kan. Dia katil kat asrama ni dia macam double decker, bertingkat macam tu. Linda ni dekat tingkat atas. Jadi aku temankan dia tidur dekat tingkat atas. Bila lebih kurang lepas aku borak-borak dengan dia adalah dalam 5 ataupun hingga 10 minit macam tu, aku dah nak terlelap tau masa tu. Tiba-tiba aku dapat rasa macam gerakan tangan dia tau. Tangan dia macam tu. Kena dekat kepala aku lah. Lepas tu aku terkejut lah kan. Aku pun tengok lah dia. Aku tengok dia kat sebelah aku. Korang nak tahu tak? Dia tengok je aku macam ni. Tak berkelip dia tengok aku. Dalam hati aku masa tu dah, apa hal pula si Linda ni menengok aku tak berkelip mata. Dia pun tengok lagi dengan macam pandangan yang tajam. Aku pun goyang lah. Aku goyangkan badan dia. Aku kejutkan dia. Kau kenapa Linda? Kau kenapa? Kau apa hal? Kenapa kau tengok aku macam tu? Aku mimpi. Dia cakap macam tu. Mata still lagi macam ni. Aku mimpi. Ada satu perempuan rambut panjang sangat berdiri dekat tepi katil kita ni dan hulurkan muka dia macam tu. Lepas tu, kau nak tahu tak? Bila lepas si Linda cakap macam tu, dia menjerit. Satu dorm memang terkejut, semua bangun. Dia dah macam histeria macam tu. So sini aku, nama dia Kak Fiza. Dia cakap, pergi ambil Yasin ke apa ke, baca Yasin. Tu aku pergi ambil Yasin. Aku duduk kat, betul-betul menghadap Linda lah masa tu. Kau tahu tak, dia duduk macam, kedudukan macam gitu. Duduk, kepala dia. Lepas tu dia pandang aku. Dia cakap, tu kat sebelah kau. Ada kat sebelah kau Farah. Kat sebelah kau Farah. Korang bayangkan waktu tu apa perasaan aku. Kita orang semua keliling lah dia. Korang nak tahu tak, masa tu lah aku boleh rasa tahu first time. Aku rasa macam, bukan aku tak pernah kena. Sebelum ni aku cerita juga dengan korang kan, aku pernah kena nampak tangan besar tu. Tapi kali ni kan aku betul-betul dapat rasa kehadiran benda tu tau. Bila aku baca Yasin tu, Kak Fiza dekat tepi aku, sini aku lah. Dia pegang aku punya peha. Aku baca, ya Allah, memang seram sejuk. Bulu roma aku, bulu tengkuk aku semua dah naik guys masa tu. Bibi aku, macam tu. Tak boleh nak sebut ayat dengan betul. Lepas tu kan lutut aku, macam tu. Lepas tu tiba-tiba, ada seorang sini aku pula. Aku lupa nama dia siapa. Tiba-tiba dia menjerit. Bukan histeria lah. Oi, korang ni apa hal? Kenapa tutup lampu? Buka lampu. Lepas tu masing-masing, ya patutlah kan masing-masing terlupa nak buka lampu sebab memang Linda tu dah histeria terus kat situ. Lepas kita orang baca Yasin apa semua, tenangkan Linda. Dia pun dah kira macam dah cool down lah sikit. Dia dah okey apa semua. Tapi masalah nak tidur tepi aku. Malam tu kita orang semua decide lah ambil tilam semua, duduk kat tengah-tengah lah. Posisi aku tu kira lebih kurang dekat tengah-tengah. Dekat tepi aku ada kawan aku namanya Farhana. Dekat tepi aku ada Linda. Lebih kurang masa tu aku rasa dalam pukul 2 ataupun 3 pagi macam tu lah aku rasa. Aku tak dapat nak lelapkan mata masa tu. Tak adalah fikir apa pun kan. Bila aku tengok sana, tengok sini, semua dah tidur, aku seorang tak tidur ni. Tiba-tiba dalam keadaan aku tengah termenung tu, aku dengar tapak kaki orang tau. Dia macam tapak kaki orang yang baru keluar daripada tandas. Sebab bilik kita orang tu menghadap tandas. Jadi tapak kaki tu jelas sangat bunyi. Macam kau pakai slipper Jepun tu, pergi tandas kan, bunyi kan. Dia punya tapak kaki tu kuat sangat. Dia lalu dekat bilik. Sebab bilik aku bilik nombor 2. Ada satu lagi bilik nombor 1. So dia lalu dekat bilik nombor 1 tu sampailah dekat bilik aku. Dalam bilik aku tu ada cermin kaca. Lepas tu dia ada pintu, tepi lagi cermin kaca. So dia lalu kat sini. Dalam fikiran aku, mungkin orang pergi toilet lah kan. Tak adalah fikir, bukan-bukan. Tapi aku perhati je bayang-bayang tu. Jalan. Dia berdiri, berhenti betul-betul dekat depan pintu bilik aku. Dan dia tak pergi pun ke sana.
Kalau dia nak masuk bilik aku, kenapa dia tak masuk je, betul tak? Dia berhenti kat situ bukan sekejap guys. Lama. Lebih kurang, aku pandang tu lebih kurang adalah dalam 20 minit macam tu. Lepas tu korang, boleh pula aku terdengar ada satu suara yang menyanyi tau. Aku ingat sampai sekarang aku ingat benda tu. Dia nyanyi macam ni, lebih kurang. Mula-mula slow, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Aku dapat rasa macam dekat tepi telinga aku je sound dia tu. Lepas tu aku dah macam alamak, aku kena ganggu lagi ke? Ya Allah dalam hati aku. Lepas tu aku tengok kawan aku, Farhana. Rupanya dia pun tak tidur lagi, mata dia pun kelip-kelip macam tu. Aku tanyalah dia, kau dengar tak apa aku dengar? Dia pun cakap, aku dengar. Okeylah Farah, dia cakap, tidur je lah, buat tak tahu je. Tapi susahlah untuk aku buat tak tahu kan, pasal benda tu betul-betul mengganggu fikiran aku masa tu. Akhirnya kita orang pun tertidur lah. Esok tu bangun, masing-masing dah bercakap lah pengalaman masing-masing kan, apa yang jadi malam tu. Yang peliknya, aku dengan Farhana, masa hari yang kita orang dengar, malam yang kita orang dengar ada suara menyanyi tu, dia menyanyi satu lagu tau. Aku lupa lagu tu apa. Tapi lagu tu famous, sangat-sangat famous tahun 80-an. Aku tahu lagu tu lagu apa, tapi bila esoknya aku nak ingat balik, langsung tak boleh keluar. Entah apalah lagu yang dia nyanyi tu. Aku duk fikir dengan Farhana, apa yang Farhana? Dia pun tak ingat. Sampai sekarang ni pun kita orang tak ingat. Itulah korang sebahagian daripada pengalaman aku waktu aku bersekolah kat sana. Aku tak tahulah benda ni korang dengar rasa macam misteri ke apa ke, tapi bagi aku memang sangat-sangat misteri dan sangat-sangat menakutkan. Aku boleh ingat sampai sekarang. Okeylah, sampai situ je cerita yang aku nak kongsikan pada korang. Kalau korang ada kisah-kisah misteri kan yang berlaku pada diri sendiri ataupun pada siapa yang korang kenal, share lah dekat bawah. Aku pun nak tengok juga kan. Tapi jangan lupa guys untuk tekan butang subscribe dan tekan sekali dengan notification tu, okey? Hingga kita jumpa lagi untuk next video. Bye korang. Assalamualaikum.